Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, duduk. Terima kasih Ustaz. Jadi semua sehat? Sehat. Sudah makan tak? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah makan Ridwan? Belum? Kenapa belum makan? Hah? Kenapa? Kenapa? Yang perempuan? Sudah makan? Sudah. Ada yang sakit kah? Ada. Ada? Ada? Ada. Siapa? Si Ujang. Jadi yang tidak hadir berapa orang? Ujang. 3 orang. Faris? Izam? Capika. Safika. Oke, dia apa? Oke, jadi pada hari ini kita sambung lagi lah topik yang seterusnya. Kamu pernah dengar tak? Fardu Ain? Pernah? Fardu Kifayah? Pernah. Pernah. Oke, Ustaz mau tanya. Apa maksud, apa yang kamu tahu tentang Fardu Ain? Ridwan? Sesuatu hukum, sesuatu perkara yang dituntut kepada semua muslim. Suatu perkara yang dituntut oleh semua orang Islam. Oke, boleh. Fardu kifayah, siapa tahu yang boleh bagi pandangan? Apa maksud? Sebahagian saja. Hah? Sebahagian saja yang kasih. Sebahagian apa? Tuntutan. Oke, sebahagian sahaja yang melaksanakan tuntutan. Oke, jadi kalau sudah ada sebahagian yang laksana atau sebahagian yang buat, terus apa? Gugur kewajiban. Boleh kan? Boleh. Boleh paham? Oke, di situ kamu sudah tahu maksud dan konsep dia lah, fardu ain dan fardu kifayah. Jadi pada hari ini Ustaz mau kamu masuk dalam kumpulan. Ada 2 kumpulan, yaitu kumpulan yang pertama lelaki lah. Nanti seorang masuk ke sini ya. Jadi kumpulan lelaki akan buat satu petaminda yang ringkas lah, yang apa tuh, yang menunjukkan kamu faham tentang fardu ain. Maksudnya petaminda yang simple, bukan ayat. Contohnya maksud fardu ain. Oke, jadi kamu tulis maksud dia, lepas itu apa contoh dia. Dari contoh kamu lukis gambar atau buat apa-apa. Oke, Ustaz tidak mau yang ayat terlalu panjang. Poin saja. Jadi kamu urai di depan. Oke? Dan perempuan fardu kifayah. Jadi kamu buat fardu kifayah di tengah-tengah itu, dan kamu buatlah apa contoh, apa maksud, apa tuh? Kesan kepada individu, negara, masyarakat. Itu juga fardu ain lah, boleh. Dan kamu boleh lukis juga apa sahaja yang kamu tahu tentang fardu kifayah dan fardu ain dan fardu kifayah. Kamu boleh lukis. Contohnya kalau solat, kamu tulislah, lukis gambar orang tengah solat ataupun sejadah ataupun masjid. Jadi kamu di depan baru kamu bentang. Apa gambar ini menunjukkan tentang apa? Oke? Bukan ayat terus direct kamu punya jawaban, kamu tinggal baca, bukan gitu. Kamu bagi poin saja, boleh? Jadi ini ada kertas. Ini kamu perempuan, dan ini untuk lelaki lah. Sini, seorang masuk sini lah, boleh. Oke, jadi boleh mula buat sekarang. Oke? Oke, boleh bergerak di dalam kumpulan masing-masing. Sini, Pak.
di sini, buat di sini. Oke. Tarik meja dulu. Oke. Oke, boleh mula buat sekarang. Ustaz bagi masa sehingga 10:30 boleh? Oke, 10:30 semua mesti sudah siap. Oke, kalau di sini contoh cara ceritakan waktu berdasarkan terus kesunjuk. Boleh? Di sini ada masuk contoh kesan masuk laju terus ini ada contoh ini ada contoh waktu buat di sini Contoh di tengah. ya Oke, boleh. sininya kembali laju untuk Buat temen dari atas. jadi untuk dia Susah kalau berasa. Sini kau dulu. Fardu ain begitu. Jadi sponsor itu orang yang bisa. Jadi saya tulis yang begini. Mana salah satu buku? Itu buku saya. Ini ada. Ada ya, kalau banyak contekan. Dan makro apa? Enggak. Fire. Bagi contoh yang apa tuh yang luar biasa. kebiasaannya dan yang kita belum tahu. Partisipasi ada banyak kan? Begitu contoh bagi 4 ke 5 nggak boleh juga. Fardu ain paling senang. Oke, masa ada kurang 15 minit. Saya buat karena proses Diambil sakit kan? Suara. Sakit suara. Tekan. Jadi bagaimana? Speaker.
Di sini kan ada tadi 2, 3 ada sini. Ada tuh. Ini kan bawah banyak kan. Ini tuh langsung ngecek-ngecek ke sini. Ini tuh maka yang itu lagi lima. Si banyak. Okey, nanti semasa membentang kumpulan lain mesti ada soalan, boleh? Kumpulan lain mesti bagi sekurang-kurangnya 2 soalan, boleh? Mesti bagi, wajib. Jadi dia menunjukkan yang kamu faham. Okay. Dan kumpulan yang membentang akan menjawab. Tapi kalau kumpulan membentang pun mau tanya soalan kepada apa tu? Kepada yang mendengar pun boleh. Boleh Ridwan? Okey, nanti kamu tanya. Kamu tanya saja. Kamu tengok yang apa tu? Yang tidak fokus, itulah kamu tanya. Nanti uraian. Okay. Sebelumnya dia boleh
Sini kasih taruh itu. Mau gambar tinggi nggak? Yang ini yang jadi gambar. Ini perspektif ketiga. Ini besar. Jakarta kita
Oke, sudah? Belum? Oke, ada kurang 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ustaz bagi masa 5 menit. Kita langsung mulai. Ustaz mau setiap orang mesti tahu maksud fardu ain dan fardu kifayah, mesti hafal maksudnya. Oke, 2 menit lagi. Oke. Masa ada 2 menit lagi. Oke, 1 menit. Paling kurang 5 menit. Boleh? Bentang bukan membaca. Oke? 1 menit lagi. Buat apa lagi tuh? Hah? Oke? Oke, boleh
Tuan, sudah? Okey. Scan. Sekarang kita duduk dulu di tempat masing-masing. Duduk di tempat masing-masing. Duduk. Okey. Tuan, sudah? Okey. Okey, jadi sekarang okey. Kita akan mendengar dan kita mendengar pembentangan daripada kumpulan yang pertama iaitu fardu ain, dan yang lain mesti fokus. Lepas tu selesai sahaja pembentang, dorang membentang, kumpulan fardu kifayah akan memberi soalan. Boleh? 2 soalan. Lepas tu pembentang akan menjawab, dan pembentang pun boleh memberi soalan kepada yang mendengar. Boleh ya? Okey, jadi kita mula daripada kumpulan. Kita dengar dari kumpulan fardu ain. Okey. Silakan. Jawab. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan, kepada guru saya, kepada guru pendidikan Islam 3KRK Ustaz Fahmi, dan juga kepada rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini saya dan juga kumpulan saya akan menerangkan tentang fardu ain, bermula daripada maksud, contoh-contoh fardu ain dan kesan terhadap diri, masyarakat dan juga negara. Jadi untuk maksud saya mempersilakan Malda untuk meneruskan pembicaraan ini. Okey, fardu ain daripada bermaksud tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap orang Islam yang mukallaf. Sekiranya tuntutan ini tidak dilaksanakan, maka orang individu tersebut akan berdosa. Baiklah, seterusnya bagi menjelaskan tentang contoh-contoh fardu ain ini, saya mempersilakan kawan saya saudara Aziz untuk meneruskannya. Contoh perbuatan fardu ain adalah menutup aurat, solat fardu 5 waktu, dan juga berpuasa dalam bulan Ramadan. Baiklah, seterusnya bagi bahagian kesan, saya sendiri akan menjelaskan kepada kawan-kawan dan juga Ustaz apa kesan fardu ain ini terhadap diri kita, masyarakat dan juga negara. Baiklah, jadi kita akan beralih kepada yang pertama, yaitu kesan pertama adalah kesan terhadap diri kita, yang itu membentuk kepribadian muslim yang sejati. Seperti mana yang kita tahu, bila kita mengamalkan contohnya seperti tadi, solat fardu 5 waktu, kita dalam masa yang sama, macam dalam beberapa hadis mengatakan solat itu mengukuhkan hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta kita. Jadi bila kita mengamalkan fardu ain, maksudnya kita mengamalkan solat 5 waktu ni, kalau kita betul mengamalkan fardu ain, maksudnya kita ada buat ni solat fardu 5 waktu. Bila kita laksanakan ini, dengan otomatis kita punya iman akan semakin kuat, dan itulah yang dimaksudkan membentuk kepribadian muslim yang sejati. Maksudnya iman dan kepercayaan kita dalam Islam dan kepada Allah itu semakin kuat. Seterusnya beralih kepada kesan terhadap masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat yang saling membantu antara satu sama lain. Jadi saya ambil juga contoh yang sama, yaitu solat fardu 5 waktu. Seperti mana yang kita tahu kan, solat fardu, selain daripada solat fardu 5 waktu ni kan, kalau kita mau tunaikan solat, lagi-lagi bagi yang kaum lelaki lah. Sebab kalau yang lelaki ni kan, diorang lebih baik solat di masjid. Bila diorang melakukan solat di fardu 5 waktu dan diorang pun buat solat 5 waktu itu di masjid, maka akan berlakulah perjumpaan yang merapatkan hubungan antara satu sama lain. Dan bila diorang berjumpa dan berapat sudah hubungan diorang tu, secara otomatis masyarakat di satu tempat itu akan saling membantu antara satu sama lain, sebab hubungan diorang sudah menjadi rapat hanya dengan solat. Seterusnya bagi kesan yang terakhir adalah kesan terhadap negara,
yaitu negara aman dan bebas daripada kejadian jenayah. Kalau yang ini kita ambil contoh yang paling terang, yaitu menutup aurat. Pernahkah kita pernah tertanyakan kenapa menutup aurat ini dalam Islam diletakkan? Sebab kenapa diletakkan menutup aurat ini? Salah satunya untuk mencegah ini. Apa jenayah yang berkaitan dengan aurat? Contohnya jenayah pasal hubungan luar perkawinan, luar nikah. Hubungan luar nikah itu haram. Jadi hubungan luar nikah ini boleh membawakan, mendorong seorang itu kepada sesuatu perbuatan maksiat yang menyebabkan dosa dan juga dalam sekaligus melanggar undang-undang negara dan menjadi satu jenayah. Jadi dengan cara kita menutup aurat, kita boleh mengelakkan perbuatan itu daripada berlaku. Sebab juga kenapa menutup aurat ini wujudnya di dalam Islam ini, sebab lelaki itu ada nafsu, perempuan itu ada nafsu. Jadi bila lelaki melihat perempuan yang menutup aurat, maka nafsu meningkat. Bila perempuan meningkat memperhatikan lelaki yang tidak menutup aurat, maka nafsu meningkat. Jadi dengan cara kita tutup aurat, yaitu mengamalkan fardu ain menutup aurat, dengan cara itu nafsu itu dapat dikawal. Nafsu dapat dikawal, jenayah dapat dielakkan, negara bebas dan aman. Sekian itu sahaja daripada keterangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pembentangan yang sangat jelas. Belum. Sangat jelas dan mudah dipahami kan? Betul? Okey, jadi pada para pendengar, sila beri soalan. Adakah lagi contoh selain titik Gaza? Contoh selain daripada yang dipaparkan, di istilah contoh lain. Contoh lain fardu ain apa? Selain menutup aurat, Contoh lain daripada yang kami telah buat di sini adalah seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib kepada semua orang Islam dan dikira sebagai fardu ain. Maksudnya kalau kita tidak menuntut ilmu itu kita berdosa. Betul? Okey. Lagi soalan lain? Soalan lain lagi apa? Apakah kesan terhadap diri yang selain daripada ada di Kesan terhadap diri. yang lain? Kesan terhadap diri. Kesan terhadap diri yang lain daripada membentuk kepribadian muslim yang sejati itu adalah dalam masa yang sama sebenarnya kesan kita mengamalkan fardu ain ini untuk diri kita ni, kita dapat mendisiplinkan diri kita. Seperti contoh dalam solat fardu 5 waktu ni, kita dapat disiplinkan diri kita. Macam dalam hadis selalu cakap, paling bagus kita solat apabila bunyinya azan. Kita pergi terus solat. Jadi dalam masa yang sama kita sebenarnya mendisiplinkan diri kita supaya kita ikut dan buat benda itu dengan segera tanpa tangguh-tangguh. Itulah selain daripada yang sudah terpampang di sana. Menepati masaran. Ada lagi soalan? Bagi lagi soalan kalau ada. Tanya lagi. Alicia ada? Soalan? Habis? Tanya. Ada? Tiada? Okey, pembentang. Boleh bagi soalan. Aku nak tanya, saya mau tanya Cassandra. Boleh tak sekarang maksud Mukallaf. Okey. Dalam Islam, mukallaf itu adalah orang yang sudah capai umur ataupun sudah terikat dengan undang-undang dalam Islam. Maksudnya kalau dia mukallaf itu orang yang sudah, kalau bagi perempuan sudah haid, kalau bagi lelaki akil balik. Okey, jadi kalau bagi lelaki akil balik. Kalau sudah kedua-dua tu kalau sudah berlaku benda tersebut, maka dengan tanpa kita nafikan lagi orang tersebut sudah terikat dengan undang-undang Islam, maka kalau dia berbuat dosa, maka dosa itu akan tercatat di buku amal dia. Betul. Bagus. Okey, jadi
Pemetang, sila beri satu soalan kepada Okey. kumpulan lain. Okey, soalan saya kepada rakan-rakan, Okey. berikan saya satu lagi kesan lain terhadap negara apabila kita mengamalkan fardu ain ini. Okey. Kesan lain terhadap Selain daripada negara. yang sudah disebutkan Ah. sebentar tadi. Berdiri pasti. Boleh berdiri. Berdiri. Antara kesan terhadap negara yang lain bagi fardu ain ialah pentadbiran negara dapat berjalan dengan lancar kerana diurus dengan tulus. Disebabkan seluruh masyarakat Islam mengamalkan fardu ain dan fardu kifayah, maka jenayah kurang Kurang buat kurang dibuat, kurang dilakukan Ya. oleh di masyarakat. ya. Okey. Okey, faham kan? Okey, boleh. Jadi beri tepukan kepada kumpulan fardu ain. Okey, tumpuan tangan dari Ridwan yang sangat mantap. Okey, jadi seterusnya kita dengar pula kumpulan fardu kifayah. Okey, dipersilakan. Kumpulan fardu kifayah. Okey. Kejap. Okey. Dapat sikit. Boleh mula. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz Syukri, Ustaz Fahmi dan rekan-rekan yang dikasihi. Pada hari ini kami pula akan membentangkan mengenai fardu kifayah. Maksud fardu kifayah ialah tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas masyarakat Islam secara kolektif. Sekiranya hanya sebagian saja yang melakukan perkara ini, maka gugurlah kewajiban tersebut ke atas orang Islam yang lain. Seterusnya ialah contoh bagi fardu kifayah. Okey, contoh bagi fardu kifayah yang ada di sini dulu, menguruskan jenazah, solat berjemaah dan juga usahawan muslim. Maksud di usahawan muslim ini macam kemahiran menjahit. Seseorang yang mempunyai kemahiran menjahit menciptakan pakaian yang menutup aurat untuk di orang Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana solat fardu 5 waktu sangat hal ini dikatakan demikian kerana usahawan muslim sangat berkait rapat dengan solat fardu. Hal ini kerana seseorang umat Islam perlu menutup aurat untuk menunaikan solat. Dari manakah kita perlu mendapatkan pakaian menutup aurat? Kita boleh berjumpa dengan usahawan muslim kerana mereka menyediakan baju yang sesuai untuk orang Islam. Okey. Seterusnya di kesan penghayatan. Kesan penghayatan fardu kifayah ada 3, iaitu terhadap diri, terhadap masyarakat dan terhadap negara. Contoh kesan penghayatan fardu kifayah terhadap diri ialah membentuk kepribadian Islam yang sejati, dan seterusnya terhadap masyarakat pula membina masyarakat yang berdisiplin serta dapat mematuhi undang-undang. Manakala terhadap negara ialah negara aman dan bebas daripada kejadian jenayah. Selain itu, ekonomi negara akan berkembang dengan pesat kerana kurangnya kejadian jenayah seperti rasuah. Itu sahaja daripada kami, sekian dan terima kasih. Itu saja. Okey. Kumpulan fardu ain, sila beri soalan. Okey, beri soalan. Okey. Berikan contoh usahawan muslim yang lain. Contoh usahawan muslim yang lain. Okey, jom. Seperti usahawan di restoran menyediakan makanan yang halal dari
Usahawan restoran. Ya, usahawan muslim di restoran. Menyediakan Makanan yang halal. Oke. pada umat Islam. Oke. Lagi? Soalan lagi. Mengapakah dikatakan usahawan muslim dapat mengangkat ekonomi umat Islam? Mengapakah dikatakan usahawan umat Islam dapat dapat meningkatkan ekonomi umat Islam? Mengapa? Dan mengukuhkan ekonomi umat Islam. Kenapa? Kenapa usahawan Muslim? Oke, coba. Kenapa? Coba fikir. Makanya kasih pupuk ekonomi umat Islam. Maksud? Oke, ulang ulang soalan. Mengapakah usahawan muslim dapat mengangkat dan mengukuhkan ekonomi umat Islam di seluruh dunia? Oh, Macam mana orang boleh kasih angkat itu ekonomi Islam di seluruh dunia? Macam mana umat Islam ni buat? Apa kaitan? kan orang sudah kasih jahit banyak tuh yang pakaian untuk menutup aurat, terus kan orang buat lagi restoran yang halal untuk umat Islam di seluruh dunia. Jadi semua orang pun boleh pakai, termasuklah tuh yang non muslim pun orang pun boleh pakai juga. Jadi kita pun dapat segala kasih tingkat ekonomi kita, walau orang pergi makan minum pakaian begitu. Jadi dapat kasih tingkat ekonomi umat Islam juga. Ekonomi umat Islam boleh. Ataupun memperbanyakkan lagi produk-produk Muslim yang halal, kan? Okey. Lagi soalan, Ridwan? Ustaz, kalau soalan ini macam ada sedikit kebat. Boleh. Teruskan. Kebat. Jadi kan pada pendapat kumpulan anda dan saya mau cakap tadi, kesan penghayatan fardu kifayah terhadap masyarakat adalah membina masyarakat yang berdisiplin. Tapi kenapa tetap ada masyarakat yang tidak berdisiplin wujud di dunia ini, sedangkan dalam doa pun ada juga mengamalkan fardu kifayah? Astagfirullah. Faham soalan? Kalau pendapat saya lah kan, pendapat saya orang terlalu ikut tren yang zaman sekarang. Sebab banyak tren zaman sekarang ini yang tidak senonoh, yang berkapel-kapel. Orang terlampau ikut tren, banyak yang menghasut juga begitu. Jadi orang terlampau ikut hati begitu, tidak ingat Tuhan sudah. Okey, betul. Jawapan yang baik. Tuhan. Tahu juga berdosa buat juga begitu. Jangan ceramah saya. Jadi nanti kamu boleh sampaikan kepada rakan kamu lah. Berani tak? Berani. Yang buat begitu. Berani marah saya. Berani kan? Okey, sudah. Kumpulan pemenang ada soalan. Kepada beri satu soalan kepada kumpulan Farhan Buain. Saya. Kamu paham juga kayak yang kamu cakap tadi tuh. Wish, insyaallah paham. Jadi maksudnya tidak lagi. Baik. Semua sudah hafal maksud ya? Paham kan? Okey, boleh duduk. Beri tepukan kepada kumpulan Farhan. Okey, jadi kamu sudah tahu kan apa perbezaan maksud fardu ain dan kifayah? Kan? Sudah? Jadi kita Okey, seterusnya kita buat soalan kuis sedikit lah. Kamu pernah jawab menggunakan QR kan? Pernah. Jadi kamu tinggal tengok soalan di depan, nanti Ustaz akan paparkan. Jadi kamu tinggal jawab. Kalau A, kamu dapat huruf kan? Kalau jawapan A, macam ni. A. Kalau jawapan B macam mana? Kamu tengok. Kalau B dia mesti di atas. Maksudnya setiap jawapan kamu mesti berada di atas. Jadi kamu tinggal pusing lah. Okey? Kamu tengok soalan di depan. Okey? Soalan sikit saja. Sudah sampai lebih
kurang belas-belas saja. Untuk kamu, kita mau tengok kamu fahamkan tidak tentang fardu kifayah dan fardu ain. Boleh kan? Tidak boleh. Tutup buku teks. Dia Ustaz tahu di depan saja. Nampak? Siapa? Okey. Soalan yang pertama. Okey, sekejap. Sorry. Sudah pasti. Okey. Ini siapa ni? Ridwan, Alisha, Dania, Camelia, Farah, Malda, Aziz. Okey, soalan yang pertama. Baca. Tuntutan yang ditetapkan oleh Allah ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Okey. Semua sudah jawab kan? Jadi tinggal 3 orang tidak hadir. Okey, kita tengok. Jawapannya siapa jawab soalan satu? Fardu kifayah. Siapa jawab? Aziz. 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 Okey, soalan satu orang salah. Okey, next question. Okey, tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas masyarakat Islam secara kolektif. Okey, semua sudah? Dania? Okey, semua sudah. Kita tengok siapa jawab betul. Okey, bagus. Semua jawab fardu kifayah. Betul. Dilarang berbincang, jawab sendiri. Okey, soalan ketiga. Mengurus jenazah usahawan muslim solat berjemaah. Apa jawapannya? Sila angkat jawapan. Jangan bagi tahu. Kita tengok siapa betul, siapa salah. Okey, semua sudah jawab? Okey, kita tengok. Fardu kifayah. Semua betul. Okey, soalan seterusnya. Ibadat yang jika tidak dilakukan oleh individu maka ia akan berdosa. Sila angkat jawapan. Tinggi-tinggi. Okey, semua sudah? InsyaAllah. Semua sudah? Okey, kita tengok. Okey, semua jawab fardu ain betul. Okey, next question. Sekiranya sebahagian sahaja anggota masyarakat melaksanakan tuntutan, maka gugurlah kewajiban tersebut ke atas orang Islam yang lain. Sila angkat jawapan kamu. Okey. Okey, sudah? Okey, kita tengok siapa jawab. Nah, ada satu orang salah. Siapa jawab fardu ain? Siapa jawab fardu ain? Ridwan.
Orang yang menghayati tuntutan ini akan dapat membentuk dirinya menjadi Muslim sejati. Kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah kepada apa? Kepada apa? Kepada siapa? Okey. Okey. Yang ni semua betul. Kepada diri. Okey, bagus. Next question. Negara akan menjadi aman dan bebas daripada kejadian jenayah merupakan kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah kepada tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Okey. Okey. Kepada negara. Betul, semua jawab betul. Next question. Pilih pernyataan yang merujuk fardu ain. Ini senang. Fardu ain, angkat. Sila angkat jawapan. Pilih pernyataan yang merujuk fardu ain. Fardu ain, fardu ain. Merujuk fardu ain. Okey, semua sudah jawab? Sudah. Okey. Okey, di sini ada ni lah teknikal, kesalahan teknikal. Ada dua jawapan. Maksudnya semua jawab betul lah. Solat fardu dan menutup aurat tu wajib lah. Ada dua jawapan. Kita dapat. Yang ini semua betul. Tidak semua betul lah. Okey, yang ni menguasai kepakaran dalam bidang perubatan. Okey, fardu apa? Sila angkat jawapan. Angkat jawapan. Fardu apa? Ada lagi yang belum angkat. Emilia angkat jawapan. Sudah, ada seorang lagi belum? Dah, ni, siapa tu? Ada lagi seorang tu. Siapa nama tu? Sudah? Okey. Lambat. Okey, fardu kifayah, betul. Okey, next. Kita lagi soalan, okey. Mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Jangan jawab sendiri. Mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Angkat. Angkat. Ya. Okey. Okey. Ridwan, cepat Ridwan. Okey, Emilia. Mana Cikgu Emilia? Okey, Emilia. Ridwan? Ridwan? Okey, Ridwan. Emilia sudah lah tadi? Okey, kita tengok. Okey, dua orang jawab salah. Siapa tu jawab fardu kifayah? Siapa jawab fardu kifayah? Malda dan Emilia. Mengeluarkan zakat fardu ain kan ada di rukun Islam tu. Rukun Islam kan 5 kan? Semua tu wajib, maksudnya itu fardu kifayah. Fardu ain. Okay, next. Berpuasa pada bulan Ramadan. Ini kalau salah ni, awas. Mana tahu ada yang salah. Kita tengok. Okay, next. Okay. Okay, semua jawab betul. Fardu ain. Okay, sikit lagi. Mempelajari ilmu tauhid. Tauhid. Okay, angkat jawapan. Dalam kiraan 3, 2, 1. Angkat jawapan. Okay, dah. Okay. Okay, sudah? Okay. Ilmu tauhid fardu ain. Ilmu tauhid kan ilmu. Dan ilmu yang kita wajib belajar. Kifayah, satu orang. Siapa jawab? Kifayah. Aziz 5,400. Okay, next. Ada 4 soalan lagi. Mahir dalam bidang teknologi kejuruteraan.
Sila angkat jawaban. Okey. 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 Fardu kifayah. Okey, next. Menjalankan perusahaan makanan. Sudah kena bentang tadi kan? Restoran dia bilang tadi. Okey. Kita tengok. Fardu kifayah, betul. Next, dua soalan lagi. Menyediakan perkhidmatan bas untuk jemaah haji. Angkat betul-betul, jangan miring. Lurus, angkat. Okey. Fardu kifayah. Okey. Okey, soalan terakhir. Menyediakan kemudahan hotel penginapan di Mekah. Okey, bagus. Alright. Okey, jadi fardu kifayah. Betul, semua jawab betul. Jadi kita sebagai kesimpulannya, kamu tengok. Siapa yang jawab betul semua? Ya. Siapa jawab betul semua? Kita tengok. Oh, yang termasuk tidak Yang tadi soalan ke-8 semua betul. Farah betul semua, Dania betul semua. Alisha betul semua. Okey, Ridwan salah satu. Marga pun salah satu. Emilia salah satu. Aziz salah dua. Okey, tapi tidak apa. Jadi maksudnya kamu sudah faham tentang maksud fardu ain dan fardu kifayah. Kamu sudah tahu lah, kan? Jadi kamu dapat membedakan antara fardu ain dan fardu kifayah. Jadi itu yang paling penting lah. Jadi kelas pada hari ini berjalan dengan lancar. Jadi semua orang pun sudah dapat menguasai lah. Okey. Boleh? Boleh. Okey, jadi apa? Okey, jadi kutip balik. Sudah? Kutip. Okey, letak sini. Okey, boleh. Okey, jadi sebagai kesimpulannya, Ustaz mau tanya, Ustaz mau beberapa orang berikan maksud fardu ain dan fardu kifayah beserta contoh yang ringkas kedua-duanya. Siapa volunteer? Ada volunteer? Okey, Ustaz pilihlah. Kita mula ladies first. Emilia, sila berikan maksud fardu ain dan fardu kifayah dan bagi contoh. Okey, bagi fardu ain, maksud fardu ain ialah tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas masyarakat Islam, ke atas orang Islam yang mukallaf. Okay. Contoh bagi fardu ain ialah seperti solat fardu, berpuasa di bulan Ramadan dan juga menutup aurat. Okey. Maksudnya belum lagi. Fardu kifayah. Bagi fardu kifayah pula ialah tuntutan yang telah ditetapkan oleh masyarakat Islam, tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas masyarakat Islam secara kolektif. Okey, Sekiranya hanya sebagian saja yang melaksanakan tuntutan fardu kifayah ini, maka gugurlah kewajiban tersebut ke atas orang Islam yang lain. Contoh bagi fardu kifayah ialah usahawan muslim, Okey. yang menguruskan jenazah dan juga sholat berjemaah. Okey, boleh. Terus, bagus. Okey, Ridwan, sila berikan maksud dan contoh fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain bermaksud tuntutan yang dikenakan atas orang muslimin yang telah mukallaf. Contohnya seperti berpuasa di bulan Ramadan, Okey. solat fardu 5 waktu dan menutup aurat. Okey. Fardu kifayah bermaksud adalah tuntutan yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kolektif kepada umat muslim. Pada sebahagian umat muslim. Contohnya seperti mengurus jenazah, salat berjemaah berjemaah dan
menjadi seorang usahawan. Okey, boleh. Okey, duduk. Okey, jadi kamu sudah faham kan? Ada yang belum faham? Ha? Ya, cuba bilang, jangan bilang. Okey, jadi kamu sudah faham. Jadi setakat itu sahajalah aktiviti kita kelas pada hari ini. Dan diharap kamu semua tidak lupalah apa maksud fardu ain dan fardu kifayah, dan kamu sampaikan juga kepada rakan yang lain, terutama yang tidak hadir. Bagi tahu dorang apa yang kita belajar hari ini, apa maksud fardu ain dan fardu kifayah. Okey, sampaikan juga kepada keluarga kamu lah. Ada mungkin yang belum faham maksud dan perbezaan dia. Ada yang kata solat apa tu tidak wajib, berpuasa hanya sunat, dibilang pasti faham mereka balik. Boleh? Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okey, kelas. Syukran Ustaz. Syukran ya Ustaz. Okey, berdoa. Okey.